Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar dan cikgu kasih dan cikgu sayang sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Sakinah. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk semua. Baiklah, sebelum cikgu melakukan sesi pelajaran dan pembelajaran cikgu pada hari ini, cikgu akan menayangkan kamu satu video lagu yang berdurasi lebih kurang 1 minit lebih. Jadi cikgu minta perhatian dan kerjasama kamu untuk kamu dengar baik-baik video lagu ini, kerana video lagu ini sebenarnya berkait rapat dengan topik pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kamu dah tengok video lagu tadi kan? Jadi sebelum kita pergi secara lebih mendalam lagi, cikgu nak kamu bersama-sama menyanyikan lagu ini dengan cikgu. Jadi cikgu minta kamu nyanyi beramai-ramai dengan penuh semangat, sebab semangat kamu ini adalah tanda bahawa kamu bermotivasi untuk belajar pada hari ini. Semangat semua. Lihatlah sopan lihat serta sampai tidak seimbang berpulang dari titik asal. Berkibar iman, sokitlah kurang permintaan dari mengharapkan titik yang telah seimbang. Usahakan ekonomi kita. Nah, bisa. Baru nak suruh kamu semangat lagi. Okey, jadi kamu rasa apakah topik yang kita akan belajar hari ini? Cikgu nak seorang, kamu rasa apa? Kalau tahu sila berdiri dan bangun. Apakah yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya? Apa? Dah tengok tadi apa yang banyak kali cikgu sebut? Sebenarnya betul, terima kasih Ustaz. Ya betul, sebenarnya kita belajar tentang keseimbangan pasaran, tetapi
Tetapi kita pergi dengan secara lebih mendalam lagi bahawa cikgu ingin menyebut tentang lebihan permintaan dan juga lebihan penawaran. Jadi hari ini kita akan belajar tentang lebihan permintaan dan juga lebihan penawaran. Okey. Hari ini cikgu ada 3 matlamat. Matlamat yang utama, cikgu ingin mendefinisikan konsep di lebihan permintaan dan juga lebihan penawaran. Sebelum ini cikgu dah ada kamu apakah konsep lebihan permintaan dan lebihan penawaran. Tetapi cikgu rasa mungkin ada sebahagian daripada kamu yang lupa apakah konsep lebihan permintaan dan lebihan penawaran. Jadi hari ini cikgu akan ulang semula apakah konsep sebenarnya lebihan permintaan dan lebihan penawaran. Matlamat yang kedua, kita akan menganalisa besar daripada ketidakseimbangan pasaran. Ketidakseimbangan pasaran di sini maksudnya adalah lebihan permintaan dan juga lebihan penawaran. Kita akan tengok di mana apabila berlaku lebihan permintaan dan lebihan penawaran, apakah kesan ke atas harga dan juga kuantiti. Matlamat kita yang ketiga adalah mengaplikasikan raja ataupun teluk untuk membuktikan kesan fenomena ini secara visual. Jadi seperti biasa, cikgu nak seorang wakil pelajar untuk bacakan apakah yang dimaksudkan dengan lebihan permintaan. Cikgu nak sukarela baca, sila bangun. Yang secara sukarela baca saja, cikgu belum tanya lagi, baca saja. Apa itu lebihan permintaan? Kuantiti kita turun, kuantiti penawar meningkat. Keadaan pasaran di mana kuantiti diminta melebihi kuantiti ditawar. Apabila kuantiti diminta lebih besar daripada kuantiti penawar, berlaku pada tingkat harga lebih rendah daripada harga seimbangan. Harga pasaran diletakkan terlalu rendah, permintaan mendadak, contoh musim perayaan, bantuan tunai, pengeluar tidak sempat menampung kapasiti pengeluaran. Okey, dah. Terima kasih. Jadi, cikgu nak bagi tahu bahawa apakah yang dimaksudkan dengan lebihan permintaan. Okey, lebihan permintaan, dengar baik-baik sebab topik ini akan keluar dalam peperiksaan kamu. Lebihan permintaan maksudnya kuantiti permintaan lebih besar daripada kuantiti yang ditawar. Cikgu nak terangkan bagaimana proses berlakunya lebihan permintaan. Kenapa berlaku lebihan permintaan? Ini disebabkan tingkat harga berada di bawah tingkat keseimbangan. Maksudnya sebagai contoh, harga keseimbangan adalah pada RM50. Tetapi kita nak jual barang itu di bawah tingkat keseimbangan pasaran. Maksudnya di bawah harga RM8 itu. Mungkin kita akan jual RM6. Jadi, bila kita jual pada harga yang lebih murah, apa yang berlaku kepada permintaan kita? Permintaan akan meningkat. Ingat semula hukum permintaan. Hukum permintaan apabila harga menurun, kuantiti diminta akan meningkat. Sama juga dengan lebihan permintaan. Bila harga berada lebih murah, maka permintaan akan meningkat. Ya, sebagai contoh, bagi saya contoh. Bela Sila, kenal tak Bela Sila? Okey, Bela Sila selalu mengadakan konsert kan? Konsert yang mengadakan konsert. Okay, sebagai contoh, Bela Sila dia menawarkan sebanyak 1,000 tiket sahaja untuk konsertnya. Maksudnya hanya 1,000 yang dapat hadir ke konsert Bela Sila. Tetapi disebabkan peminat Bela Sila ramai, maka ramai yang nak beli tiket untuk datang ke konsert Bela Sila, betul? Maksudnya permintaan
mungkin akan lebih 1.500 kah? Begitu, maksudnya lebih kepada 1.000. Maksudnya di sini berlaku lebihan permintaan. Lebihan permintaan apa? Tiket konser. Jadi kamu tengok ada kat sini, bila berlaku lebihan permintaan, harga tiket itu akan meningkat. Sebab bila silam nak kurangkan orang ni, nak kurangkan peminat yang datang, jadi dia akan tingkatkan harga supaya orang dapat dikurangkan. Boleh faham? Ini adalah kesan lebihan permintaan ke atas pasaran. Cikgu nak seorang pelajar perempuan untuk baca. Seorang pelajar perempuan, jangan takut cikgu tak makan orang. Cikgu nak kamu baca saja. Sila bangun. Terima kasih. Kuantiti minta sama dengan kuantiti yang ditawarkan. Dan, okey, terima kasih duduk. Bacaan yang jelas, terima kasih. Jadi di sini cikgu nak terangkan satu persatu apakah kesan daripada lebihan permintaan tadi. Yang pertama, kita lihat dari sudut lain, bukan bela sila. Kita nak tengok dari segi jualan barang. Kalau harga murah akan berlaku kepada pembeli, pembeli akan berpusu-pusu nak beli barang yang murah. Okey? Jadi dekat sini berlaku persaingan pembeli sebab mereka akan berebut untuk mendapatkan barang yang murah, barang yang terhad. Okey, seterusnya harga menegak naik. Penjual menyedari barang laku keras dan mula menaikkan harga. Macam beginilah selalunya kalau pada musim perayaan lah kan kita tengok. Musim perayaan apa yang selalu yang pengguna nak? Mestilah bahan mentah sebagai contoh daging, ayam. Okey, kalau kamu tengok dekat situ permintaan daging dan ayam pada musim perayaan bertambah. Jadi kalau masing-masing nak beli ayam dan daging, stok daging ayam tu akan berkurang dekat pasaran kan? Jadi caranya pengeluar itu akan meningkatkan harga. Okey. Yang ketiga, kuantiti disesuaikan. Macam mana kuantiti disesuaikan? Mestilah kita akan kembali kepada apa? Kembali kepada titik keseimbangan di mana bila berlaku lebihan permintaan, harga akan dinaikkan supaya mencapai tingkat harga keseimbangan. Itulah tengok tu dekat titik tertentu harus harga terus naik sehingga kuantiti diminta sama dengan kuantiti yang ditawarkan. Ya, seterusnya apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penawaran? Okey, pelajar lelaki, tolong bacakan apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penawaran. Kamu yang di belakang sila berdiri. Keadaan pasaran di mana kuantiti tawar melebihi kuantiti. Formula kuantiti tawar besar daripada kuantiti. Berlaku pada tingkat harga lebih tinggi daripada harga konsumen. Harga diletakkan terlalu tinggi, pembeli tidak mampu. Pengeluaran melampaui tempat untuk cuaca sangat baik. Firman bersalah untuk overestimate minat lama. Konteks re-estimation. Gambarkan hasil jualan sayur tomato di Cameron Highlands pada musim cuaca baik dan dakwah melebihi pertumbuhan pembeli. Nah, ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, di sini cikgu nak ringkaskan apakah itu lebihan penawaran. Ingat, lebihan penawaran apa yang lebih? Kuantiti penawaran. Kuantiti penawaran melebihi kuantiti permintaan. Kalau macam lebihan permintaan tadi, apa yang lebih? Kuantiti permintaan yang lebih. Sebab lebihan permintaan. Kalau lebihan penawaran yang lebih, kuantiti penawaran yang lebih berbanding kuantiti
permintaan. Okay, tengok lebihan penawaran dekat sini. Macam mana proses berlakunya lebihan penawaran? Pada awalnya tingkat harga itu berada di atas titik keseimbangan pasaran. Macam tadi cikgu bagi harga keseimbangan pada RM8, betul? Jadi dekat sini harga dinaikkan di atas titik keseimbangan. Maksudnya RM8 akan jadi RM10, RM12. Maksudnya di atas titik keseimbangan pasaran, harganya lebih mahal. Kesilapan pengeluar selalu menjual barang pada tingkat harga yang lebih tinggi sebab dia rasa dia boleh untung. Kalau dia jual harga yang lebih mahal, dia rasa dia boleh untung. Tetapi tidak semua pengguna boleh membeli pada harga yang mahal. Cikgu bagi contoh situasi. Okey. Sebelum musim perayaan, kebiasaannya pengeluar akan mengeluarkan banyak baju raya, kan? Betul kan? Banyak baju raya. Tapi kamu lihat tak? Kamu ada nampak tak dekat butik-butik banyak sebenarnya diskaun. Banyak diskaun baju raya, kan? Kenapa berlaku diskaun? Sebab terlampau pengeluar ni dia banyak mengeluarkan baju tetapi orang tidak mampu beli. Sebab itu berlakunya lebihan ataupun lambakan baju raya. Jadi caranya macam mana? Daripada pengeluar itu rugi 100%, bagus dia jual pada harga yang murah, kan? Sebab itu dia bagi diskaun, dia turunkan harga. Itulah yang dimaksudkan dengan lebihan penawaran. Okey, kesan lebihan penawaran ke atas pasaran. Okey, kesan lebihan dekat sini cikgu nyatakan empat. Yang pertama, stok menimbun. Kenapa? Tadi cikgu cakap penawaran ni pengeluar mengeluarkan lebih banyak barang. Sebab itu berlaku stok lambakanlah, stok yang lebih yang tidak terjual. Yang kedua, harga menjual turun. Ini adalah apabila berlaku lebihan penawaran, pengeluar mesti turunkan harga supaya dia dapat jual barang yang lebih. Okay, seterusnya kuantiti disesuaikan, berbalik juga kepada harga kuantiti keseimbangan. Okey, seterusnya di sini kamu tengok belumnya berada. Ingat tak, ini kita tengok lebihan permintaan. Kita ada cikgu dah ajar tadi lebihan permintaan dan juga lebihan penawaran. Sekarang kita tengok belum. Belum yang pertama cikgu nak kamu tengok lebihan permintaan. Belum lebihan permintaan berada di bawah titik keseimbangan. Macam tadi cikgu bagi harga pada titik keseimbangan RM RM8, kan? Dekat bawah cikgu letak RM6. Maksudnya RM6 ini adalah harga yang terletak di bawah titik keseimbangan. Ini pula adalah kelebihan penawaran. Cikgu cakap tadi harganya berada di atas titik keseimbangan. Ingat, ini adalah kelebihan penawaran. Jangan terbalik kelebihan permintaan dan lebihan penawaran, ya. Okey, ini ringkasan. Okey, kamu tengok formula asas lebihan permintaan, lebihan permintaan. Ingat, kata kunci lebihan permintaan, lebih. Maksudnya apa yang lebih? Lebih kuantiti. Kuantiti lebih daripada kuantiti yang ditawarkan. Kemudian kamu tengok dekat kedudukan harga bagi lebihan permintaan. Dia berada di bawah harga keseimbangan. Kamu okay. Kamu tengok status stok pula. Pasaran mengalami kekurangan barang. Kenapa mengalami kekurangan barang? Sebab terlampau banyak permintaan. Pengeluar tidak mampu keluarkan lebih sebab terlampau banyak permintaan. Kamu tengok kita balas harga tertekan untuk naik ke atas. Maksudnya harga akan cenderung naik ke atas supaya pengeluar dapat kawallah permintaan dekat pasaran itu. Sekarang kamu tengok dekat lebihan penawaran pula. Lebihan penawaran. Apa yang lebih? Lebih penawaran daripada kuantiti yang diminta. Yang ini lebihan penawaran sebab tadi berada di atas titik keseimbangan. Okey, ini pula pasaran mengalami lambakan barang. Sebab apa? Penawaran terlampau banyaklah.
keluarkan lebih banyak barang dekat pasaran. Yang ini cenderung untuk turunnya adalah cara untuk mengelakkan daripada pengeluar rugi, dia akan turunkan harga supaya barang yang lebih dekat pasaran dapat dijual pada harga yang lebih murah. Baiklah, cikgu dah ajar kamu tadi tentang lebihan permintaan dan juga lebihan penawaran. Sekarang cikgu nak buat satu aktiviti kolaboratif yang cikgu namakan sebagai Number Has Together. Jadi sekarang cikgu akan bagi kamu ni apa? Kad buah-buahan. Jadi seorang akan dapat satu. Jadi sebagai contoh, cikgu ambil di sini. Kamu dengar arahan cikgu baik-baik supaya kamu tidak keliru. Sebagai contoh, yang berada dekat tangan cikgu ini adalah kad buah-buahan tembikai. Dekat sini cikgu sediakan 6 kad tembikai. Maksudnya kamu satu kumpulan. Bila kira berapa jumlah tembikai yang kamu ada, kamu adalah satu kumpulan. Sebab kamu adalah kumpulan tembikai. Jadi sekarang seorang akan dapat satu. Sila kasih. Pantas. Tak. Ya, masuk. Yang ke? Masuk apa? Sabar. Bertenang-tenang. Mungkin dia ada sebab kenapa dia lambat. Ya, gimana dapatkan kan buah-buahan tu? Ya. Di mana sudah kan buah-buahan tu? Pantas. Boleh pilih. Kamu dah dapat belum? Belum. Okey, pantas. Jangan pilih. Dilarang untuk memilih. Semua dah dapat? Di belakang dah dapat? Ya, semua dah dapat kan? Dan sekarang kamu duduk dalam kumpulan kamu. Sebagai contoh tadi buah-buahan tembikai satu kumpulan, durian satu kumpulan, nanas satu kumpulan. Tapi sekarang di sini kumpulan. Ya, dekat sini kumpulan tembikai. Sini kumpulan tembikai. Dekat sini kumpulan apa ni? Kumpulan manggis. Sini kumpulan manggis. Okey, dekat sini kumpulan durian. Sini kumpulan durian. Lelaki dekat depan kumpulan kumpulan nanas. Sudah kumpulan nanas belum kan? Tak. Kumpulan apa lagi belum? Kumpulan mangga. Dekat sini kumpulan apa ni? Kumpulan strawberry. Sini kumpulan strawberry. Bergerak. Sekarang. Mangga tadi di mana mangga? Mangga di mana? Mangga? Ini tu. Ini mangga. Mangga, kamu mangga. Okey, mangga. Okey, sekarang cikgu
Jadi sekarang saya minta kamu baca skenario pasaran ini dan kamu pahami. Jadi ke sini cikgu baca terlebih dahulu. Sebuah pasaran permotoran melancarkan baju edisi terbaru F1 pada harga asal RM50. Dalam sehari 10.000 peminat mampu membelinya secara online ataupun secara dalam talian. Tetapi stor tunggal hanya mempunyai 2.000 gerai. Jadi soalan yang perlu kamu bincang dalam kumpulan masing-masing ada dua soalan. Yang pertama, berdasarkan data di atas, nyatakan fenomena ekonomi yang berlaku beserta formulanya. Ramalkan apa yang akan terjadi pada harga jualan semula bagi tersebut di media sosial. Uraikan mekanisme ekonomi di sebaliknya. Jadi cikgu akan edarkan kamu sampul buah-buahan berikut. Buah-buahan kamu. Kasih cikgu buah-buahan apa? Ikan. Kamu? Angkis. Kamu dibenarkan untuk membuka sampul tersebut. Kumpulan? Ya. Oke, buka sekarang sampul itu. Dalam sampul ini ada jawaban yang boleh kamu berikan kepada cikgu. Kamu hanya perlu memilih dan angkat saja jawapan itu. Boleh buka? Boleh buka? Berbincang dalam kumpulan masing-masing. Bincang dalam ini jawabannya nanti kamu bilang, oke? Oh ya letak. Jadi banyak Pikir betul-betul ya. Ya. Dapat jawaban ke? Dapat jawaban ke? Kamu udah dapat jawaban? Udah dapat? Dah. Dah. Semua dah dapat
kumpulan yang ada jawaban. Yang sudah ada jawaban. Oke, jadi cikgu boleh menerapkanlah dengan aktiviti cikgu pada hari ini. Sekarang cikgu akan sebut satu nombor, maksudnya jumlah buah-buahan yang kamu ada. Jadi bila cikgu contoh, cikgu sebut buah-buahan itu 2. Jadi sila angkat tangan yang ada pegang kad buah-buahan 2. Dengar ya? Cikgu nak buah-buahan yang ada 5 buah-buahan. Sila angkat tangan. Yang ada 5 buah-buahan, sila angkat tangan. Jangan ragu-ragu. Angkat tangan. Ya, 5 buah-buahan. Okey. Jadi sekarang cikgu akan pilih antara kamu 5 ni. Cikgu akan pilih mana satu cikgu nak. Cikgu nak buah-buahan manggis. Manggis sila bangun ke nombor 5. Cikgu nak jawab soalan satu sahaja. Jawab soalan satu sahaja. Contoh nyatakan fenomena ekonomi yang berlaku beserta formulanya. Kelebihan perkataan, formulanya judi lebih besar. Angkat sekarang. Lebihan permintaan judi lebih besar daripada PS. Betul atau salah? Betul. Kumpulan ini berjaya menjawab soalan ini dengan jadi minta seorang wakil datang ke depan. Saya nak bagi mangga dan cara. Seorang wakil. Kita teruskan kepada soalan yang kedua. Dengar, cikgu nak bilangan buah-buahan yang 3. Siapa yang pegang nombor 3? Angkat tangan. Nombor 3. Nombor 3. 1, 2, 3, 4. Satu bulan lagi. Nombor 3 mana? Siapa nombor 3? Okey. Cikgu nak buah-buahan jampikai. Jampikai. Okay, kamu jawab soalan nombor 2. Sila angkat jawapan kamu. Harga cenderung naik. Betul tak jawapan kamu harga cenderung naik? Harga cenderung naik? Betul. Baiklah. Okey, sebanyak 2 kumpulan tadi sebenarnya mereka dapat berikan jawapan dengan betul. Mesti kamu rasa jawapan pasti kan? Jadi saya nak buat satu kuis. Okay, kita baik satu kuis. Boleh. Kumpulan, untuk kuis ni, kumpulan yang cepat hantar wakil dan bagi jawapan yang betul, cikgu akan bagi ganjaran. Okey, dengarnya? Kita mulakan. Siapa yang cepat jawab daripada kumpulan itu sila berdiri dan bagi jawapan. Okey, untuk kuis, cikgu nak kumpulan yang paling cepat boleh bangun dan berdiri. Wakil kumpulan sahaja. Sila bangun dan berdiri kalau kamu dapat jawapan. Jadi kita mulakan. Siapa yang dapat jawapan? Sila bangun. Untuk kuis, cikgu akan kira seberapa banyak ahli kumpulan kamu dapat
Tan. Jawaban kamu E. What? E. Oke, Tan. Sila ambil satu ganjaran yang kamu nak. Satu saja, satu saja. Kesalahan yang kedua. Jawaban kamu E. Soalan yang ketiga. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Oke. B. Jawaban B. Oke, sekarang saya kira 1, 2, 3 siapa yang gerak maju? Sekejap. 1, 2, 3. Oke, yang ini soalnya dan untuk soalan, iya Pak? Merasa? Siapa yang mau jawab? Oke, Tan. B. Oke, sementara yang lain berpikir ya. Apa? Tidak berdiri kalau ada jawaban. C. Salah. Oke. Soalan yang ke-9. Oke, soalan yang terakhir. Baiklah. Oke, silakan bagi perhatian dulu. Saya nampak keterlibatan kamu bila menjawab kuis. Semua nak jawaban semua ada ganjaran. Oke, sabar. Terima kasih kerana menjawab kuis dengan betul. Dan sekarang cikgu nak buat apa ni? Yang tunggu. Cikgu yang baik belajar lagi. Sila senyap. Oke, sekarang dengar. Siapa daripada kumpulan mereka yang paling banyak menjawab kuis tadi? Saya. Berapa kali kamu kuis? 4. Kamu 1. 2. Kamu 3.
kan. Jadi sekarang nih, cikgu nak kamu, oke, berapa orang? Nah, kamu tahu kan? Jadi aku yang kedua 6 orang. Wih, Yang benar. Hanya berbagi berapa di Indonesia? Ambil nih, ada 6 orang kan? Ambil aja. Udah, satu Yes. seorang lagi, seorang perempuan. Kita melakukan siapa tes kamu hari ini? Terima kasih. Jawaban yang sangat sekarang Vira sebelah apa refleksi kamu hari ini? Ya betul. Sekarang sebelum saya mengakhiri sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini, saya akan merumuskan secara keseluruhan apa yang kita belajar pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang lebihan permintaan dan juga lebihan penawaran. Lebihan permintaan maksudnya kuantiti permintaan melebihi kuantiti penawaran. Sebaliknya, apabila berlaku lebihan penawaran, kuantiti penawaran melebihi kuantiti permintaan. Jadi cukup harap kamu dapat paham dan kamu dapat aplikasikan apa yang kita belajar pada hari ini dalam pemeriksaan akan data. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih, Ibu Sabrina.